Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na wal muslimina bima 'allamtana wazidna 'uluman nafi'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nuril muzhibi lin nisyan bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu anmullah wa ba'du. Al-Mukarram Tuan Haji Kamaruddin, pengurusi Masjid Nur Sa'adah dan seluruh jawatan kuasa tadbir masjid, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla yang memberi taufik kepada kita untuk memulakan pagi ini dengan solat subuh berjamaah di masjid ini. Seterusnya dengan niat i'tikaf. Seperti biasa kita menyambung perbincangan kitab yang penuh barakah, An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, karya Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan tajuk Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kita sambung perbincangan kita pada muka surat 107, iaitulah pada tajuk Tugas para ulama dan para hakim. Sayugialah bagi para ulama. Ulama dengan erti kata yang kita telah bincangkan secara meluas sebelum ini. Ulama yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Secara ringkasnya, para ulama itu mesti menghimpunkan di antara ilmu yang zahir, ilmu yang batin. Ilmu yang zahir untuk memperbaiki zahirnya, ilmu yang batin untuk memperbaiki rohaninya, jiwanya, hatinya. Kemudian mesti dihimpunkan dengan sifat khasyah, takut. Yakhsyallah, Allah gunakan kalimah khasyah. Maknanya makin tinggi ilmu seseorang itu, makin tinggi perasaan takutnya kepada Allah. Makin tinggi pengetahuan seseorang itu tentang agama, makin dia berhati-hati dengan segala tindak tanduknya, perkataannya, perbuatannya. Menghimpunkan antara ilmu dan khasyah, perasaan takut kepada Allah, itulah mereka yang layak digelar sebagai ulama. Baik, sayugilah bagi para ulama, terutama sekali mereka yang memimpin pengadilan. Ada di kalangan ulama yang diberikan tugas sebagai pemimpin, lebih berat lagi. Hendaklah sentiasa memberikan nasihat kepada kaum muslimin, umumnya ketika mereka dalam perselisihan. Lebih-lebih lagi tak kala kaum muslimin itu saling berbantah-bantah, saling berselisih. Para ulama ni tugas mereka sepatutnya mendamaikan. Kalau kata kita masuk, tiba-tiba makin mengkucar-kacirkan, itu dah bercanggah dengan tugas seorang ulama tu. Orang alim ni tuan-tuan, sepatutnya
Ada dia tu, ada orang berkelahi jadi baik. Kalau adik-beradik bergaduh sebagai contoh, tiba-tiba di kalangan adik-beradik itu ada seorang orang alim. Orang alim tu yang kena jadi pendamai. Kalau kata dia sendiri jadi batu api, hak tu bukan orang alim tu. Itu dah bercanggah tu. Kalau kata di kalangan masyarakat kampung tu saling tuduh menuduh, saling benci membenci, ada dia tu sepatutnya dia kena bagi elok benda tu. Ulama ni dia kena bawa kepada penyatuan. Apatah lagi yang berkaitan dengan urusan kaum muslimin. Sepatutnya kita bukan nak cari musuh banyak-banyak. Musuh kita dah memang banyak dah. Kafir harbi itu dah musuh kita. Munafik itu dah musuh kita. Iblis, syaitan memang lagi musuh kita. Nafsu kita sendiri pun musuh kita yang paling besar. Tiba-tiba di kalangan orang Islam pun kita nak bermusuh juga. Sepatutnya ulama ni dia kena mendamaikan. Dia kena menyatukan. Dia kena cari jalan ataupun titik pertemuan. Kalau kita nak kira perselisihan, pertelingkahan kita ni tuan-tuan, sampai kiamat pun tak habis. Betul tak? Memang di antara kita ni adik-beradik, kalau kita 5 orang adik-beradik pun semua kepala tak sama. Betul tak? Mak nak masak pun, hak kawan ni suka gulai ikan, hak kawan ni suka daging, berbagai-bagai. Kalau nak kira nak penuhkan kehendak semua adik-beradik tu pun payah. Apatah lagi di kalangan masyarakat muslimin yang begitu ramai. Memang akan ada perselisihan, memang akan ada pertelingkahan. Tetapi kita mesti cari titik pertemuan. Dan yang paling penting bila orang Islam tuan-tuan, perkara paling pokok yang menyatukan kita ialah akidah yang betul. Akidah kita semua menyembah Allah yang Esa. Rasul kita ialah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai imam kita. Itu perkara paling pokok yang sepatutnya menyatu padukan kita. Lepas tu ada benda-benda yang kita tak setuju kita dengan dia, kita bincang cara adik-beradik lah. Begitu caranya. Adik-beradik kalau kata dia berkelahi, jangan tunjuk ke orang. Benda hampa tak puas hati tu bincang sama hampa lah. Hak ni hampa kelahi, satu kampung tahu. Mereka gelap buat main lah. Mereka tu kira kelahi. Tak pernah nak berdamai. Sepatutnya kalau kamu bertelingkah, kamu bincang sama kamu, sudahlah. Itu urusan kamu. Orang Islam begitu juga. Bila berselisih, kamu bincang sama dengan kamu lah. Kenapa kita nak biarkan musuh-musuh Islam tu bertepuk tangan? Boleh nampak tuan-tuan? Sebab tu ulama tu sepatutnya mereka mendamaikan. Dan agama itu sendiri memang nasihat. Kita lihat dalam sebuah hadis sahih, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Ad-dinun nasihah. Agama itu ialah nasihat. Maknanya, tertegaknya agama itu ialah berdasarkan nasihat. Agama itu ialah agama. Agama Islam itu ialah agama yang memang menitik beratkan tentang nasihat. Kulna, para sahabat bertanya kepada baginda, liman, untuk siapa nasihat itu? Nabi SAW menjawab dengan sabdaan baginda, lillahi wali rasulihi, lillahi wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Yang pertama nasihat itu untuk Allah. Bagaimana nasihat untuk Allah? Maknanya bila kita saling menasihati tuan-tuan, matlamat utama kita ialah untuk membawa kepada Allah. Kita nasihat dia bukan sebab kita nak melepaskan kemarahan kita. Ada orang ditegur kawan tu, tapi ditegur tu dalam keadaan dia nak melepaskan dendam dia ataupun nak melepaskan kemarahan dia. Tak jadi macam tu. Tujuan utama nasihat tu sebab nak bawa kepada Allah. Dan aku nasihat ni, aku tegur hang ni sebab aku sayang hang. Dan sebab aku nak kita menuju sama-sama kepada Allah. Nasihat mesti untuk Allah. Mesti kerana Allah. Wali kitabihi, dan juga untuk kitabnya. Maknanya mesti bersandarkan kepada kitab Allah, Al-Quran.
Nasihat kita tu tak boleh terkeluar daripada panduan Al-Quran. Nasihat kita tuan-tuan mesti makin mendekatkan orang dengan Al-Quran. Wali rasulihi, dan juga bagi rasulnya. Sama juga. Nasihat kita itu mesti membawa orang tu makin dekat kepada mencintai dan mengikut ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini asasnya. Ikut panduan Allah, ikut panduan Al-Quran, ikut ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu untuk imam-imam, para pemimpin kaum muslimin, dan juga untuk orang awam dari kalangan mereka. Para pemimpin pun perlu dinasihati. Orang awam pun perlu bersedia untuk menerima nasihat. Makanya kita faham tuan-tuan dari hadis ni, Islam ni konsepnya memang nasihat menasihati. Bukan sebut bila kata dia tu kepala, dia pemimpin, dia ketua, semua kena ikut cakap dia. Memanglah dari segi arahan dia yang bila bertelingkah, arahan pemimpin tu arahan nombor satu. Kalau dia kata tempat ni kena PKP, PKP lah kan. Itu arahan dia. Tapi adakah bermakna pemimpin tu tak boleh dengar nasihat? Tak. Mereka kena dengar nasihat. Contoh kita ketua keluarga. Kita suami, kita bapa. Memanglah keputusan terakhir itu di tangan kita. Tapi adakah bermaksud isteri tidak boleh menasihati suaminya? Tak. Isteri boleh beri pendapat. Ni tak apa kena ni bang, macam ni. Dia boleh beri pendapat. Sama juga. Adakah anak-anak tidak boleh menyuarakan pendapatnya? Kata negara demokrasi. Kan? Jadi dalam rumah tangga pun kena ada demokrasi lah. Kita boleh ambil pendapat isteri, kita boleh dengar pendapat isteri, berbincang dengan isteri, bahkan dengan anak-anak. Boleh berbincang. Walaupun keputusan akhirnya mesti tangan kita. Tapi jangan sampai tahap kita tak boleh buat keputusan. Pemimpin, keputusan terakhir mesti di tangan dia. Kalau kata guru besar, keputusan terakhir itu di tangan dia. Kalau tidak, buat apa hanya jadi ketua. Kalau suami tak boleh buat keputusan, yang itu dah jadi queen control. Tuan-tuan boleh nampak. Keputusan terakhir mesti di tangan kita. Tapi tak salah. Kita dengar nasihat, kita ambil nasihat. Sebab kita ni tak semestinya betul. Mungkin kita pandang perkara tu dari satu sudut, ada sudut-sudut lain. Ataupun sisi pandang lain yang kita tak nampak. Sebab tu baginda menyatakan di akhir hadis tadi, nasihat tu untuk pemimpin kaum muslimin dan juga orang-orang awam di kalangan mereka. Tapi asasnya mesti membawa kepada Allah, membawa ataupun berpandukan kitab Allah dan juga mengikut ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Para pemimpin baik, orang-orang awam baik, rakyat tidak akan jauh daripada rahmat Allah bila kita meletakkan Allah, Rasul dan juga kitab Allah sebagai panduan utama kita. Kita tengok kembali dalam kitab. Hendaklah mengingatkan mereka, para ulama tadi. Kena ingatkan orang awam juga tentang bantahan dan ancaman Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah ancam terhadap orang-orang yang berdusta dalam dakwaannya, bersaksi palsu, bersumpah bohong, atau bermuamalah, yakni berjual beli secara batil, umpama riba dan sebagainya. Ini contoh. Imam Al-Haddad rahimahullah buat main contoh perkara-perkara yang banyak berlaku. Lebih-lebih lagi di zaman dia. Senang cerita, semua benda yang haram yang kita nampak tu kita kena ingatkan. Nasihat orang alim tu kena lihat keadaan di tempat dia tu. Kalau di situ orang gila main judi, kena cerita pasal judi. Kalau kat kampung tu orang kaki ketum, hang kena cerita pasal ketum sebagai contoh. Kalau kampung tu orang duk gila karaoke sampai tengah malam, laki perempuan bercampur, kena cerita pasal benda tu. Kampung tu orang tak main judi, hang cerita pasal judi, depa pun siapa main judi tang ni? Nak cerita secara umum tu tak salah. Tapi fokus utama tu tang mana? Tengok penyakit depa tu tang mana?
Kena bagi ingat. Orang pening kepala, kita bagi ubat kenciman tak kena kan. Hak tu tak kena dia punya tu. Walaupun tak salah nak ambil tahu benda tu. Tapi benda yang paling penting apa? Kan? Mereka ni suka bersaksi palsu. Kena cerita pasal benda tu. Kena ulang banyak kali. Kan? Ada setengah ustaz tu dia berkata, kalau mai cerita pasal rokok, mai cerita pasal rokok kat tempat tu. Dah hampa suka isap rokok kan. Contoh, saya sebut contoh. Keluar masjid, melangkah masjid, apa nama tak tangga jubah lagi dah pegang rokok kan. Dia ulanglah sampai 100 kali pasal rokok. Kalau dia nampak hampa kena ketum depan dia cerita pasal ketum. Dia tak nampak hampa kena ketum. Contoh saya sebut. Begitulah sebagai contoh. Umpama riba. Kena sedarkan tentang riba. Zaman kita alhamdulillah. Kalau orang buat loan pun dah banyak apa nama cara Islamik. Dan saya baca semalam satu artikel hak depa hantar tu. Dia buat analisis di Maybank tu kan, yang berurusan dengan Maybank secara Islamik tu peratusnya lebih tinggi daripada yang secara konvensional. 62% menunjukkan kesedaran masyarakat tentang jual beli secara Islam tu dah tinggi. Sampai walaupun mereka bukan pergi dekat bank Islam, mereka tetap juga nak cari muamalah secara Islam. Itu sebagai contoh. Kena sedar, kena bagi tahu. Kalau masyarakat jahiliah, mereka menganggap riba itu benda yang biasa. Mereka mengatakan riba tu seperti jual beli, tak ada beza dia berkata. Jual beli dapat untung, riba pun dapat untung juga. Lalu Allah menafikan apa yang mereka dakwa. Tak kala mereka mengatakan innamal bai'u mislur riba. Mereka mengatakan jual beli itu sama macam riba. Allah kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli sedangkan Allah mengharamkan riba. Sebab jual beli itu kita mengambil keuntungan dengan caranya betul. Modal kita begitu, kita jual dengan sekian-sekian untung, tak ada masalah. Jual beli dihalalkan dalam Islam. Walaupun mungkin keuntungan yang diambil tu tinggi, tapi selagi ada taradin, innamal bai'u an taradin, reda mereda antara pembeli dan penjual, tak ada masalah. Benda yang kamu beli ni mahal daripada harga pasaran. Dia setuju, tak ada masalah. Kalau orang tanya kita, boleh ke kita jual sesuatu tu lebih mahal daripada harga pasaran? Boleh ke tak boleh? Jawapannya tuan-tuan, kena tengok benda apa yang dijual. Kalau benda tu benda keperluan asasi, tak boleh. Beras, macam kita beras, keperluan asasi. Hak tu tak boleh jual lebih daripada harga pasaran. Tapi kalau benda tu bukan keperluan asasi, kan, benda tu apa? Kek sebagai contoh. Kan, kek dia jual sampai beribu. Mahal ni. Kek bukan keperluan asasi. Tak ada siapa paksa hang makan. Hak nak buat hari jadi tak wajib pakai kek pun. Betul tak? Adat hang je rasa. Dia beli beribu, bagi dia tak ada masalah. Dia kata saya okey, kan? Bagi saya suka benda ni. 2,000 pun saya beli. Boleh ke tak? Jawapannya boleh. Sebab itu bukan keperluan asasi. Dan si pembeli tu reda dengan harga tu. Walaupun bagi kita, tak munasabah harga ni. Bagi dia munasabah. Macam orang kena kopi lah, air kopi. Kan? Sampai RM20 lebih satu cawan. Kita kata apa ni? Bagi dia biasa. Peminat kopi. Kan? Tak ada masalah. Tapi kalau benda tu keperluan asasi, beras dan sebagainya, itu tak boleh lah. Kan? Beras yang biasa. Adapun kalau beras siam, beras terjemahan, itu lain cerita pula. Beras yang asas, beras yang itu keperluan asasi, hak tu tak boleh. Sebab yang tu memang semua orang kena makan, sebagai contoh. Kan? Adapun kalau benda tu bukan keperluan asasi, hang nak beli, tak ada orang paksa. Tak mau beli sudah. Kek dijual walaupun beribu harga. Secawan kopi, bubuh pila nama, double espresso ke apa ke, RM20 lebih. Minum kopi kampung baru RM1.50. Bagi dia okey, dia kata. Saya okey, tak ada masalah. Walaupun bagi kita tak munasabah, tapi bila ada reda mereda antara pembeli dan penjual, tak ada masalah. Yang tak boleh ni tuan-tuan ialah barang-barang yang menjadi keperluan asasi. Beras, telur ke benda apa ke, hak tu tak boleh lah. Kan? Itu kena dijual dengan harga kawalan. Sebab benda tu semua orang nak pakai. Kat Malaysia ni boleh kata semua makan beras. Makanya benda tu tidak boleh
Kita jual melebihi daripada harga pasaran. Selain daripada tu, ikut suka kamu. Yang nak beli, tak ada siapa paksa dia. Yang nak jual pun tak ada siapa yang menyuruh dia. Ada orang dia suka benda tu. Walaupun mahal, bagi dia berbaloi dengan duit yang dia keluarkan. Jual beli tuan-tuan dibina atas redha meredai. Sebab tu Allah halalkan jual beli. Sedangkan riba ni bukan atas redha meredai. Orang berhutang ni sebab orang tak ada duit lah. Betul tak? Kalau orang ada duit, dia nak hutang buat apa? Kan? Dia berhutang ni sebab dia tak berapa nak kaya. Kalau betul-betul kaya, tak perlu hutang pun sebenarnya. Sistem kapitalis yang ada hari ni, makin orang susah, makin dia tekan. Sudahlah berhutang. Lepas tu nak bayar, kena ada bunga pula. Lepas tu dah lah tak boleh bayar. Kan? Makin tak boleh bayar, makin ditambah pula bunganya. Sepatutnya dalam Islam, makin orang susah, makin kita tolong. Tiba-tiba cara kapitalis tuan-tuan, makin susah, makin kita tekan dia. 3 bulan dah tak bayar ni, kan? Bunga sudah naik. 3 bulan tak bayar tu, mana tak ada duit dah tu. Patutnya kena tolong ke kena tekan tuan-tuan? Kena tolong lah. Carilah jalan, kan? Dalam Islam bagi ada bahagian zakat, orang berhutang dan sebagainya. Tengoklah, kan? Bahagian macam mana kita nak tolong. Kapitalis tak? 3 bulan tak bayar, bunga lagi naik. Lagi susah, lagi kita tekan. Itu sistem kapitalis. Dia bercanggah dengan sistem Islam. Sebab tu riba ni sebagai contoh merupakan satu dosa besar yang mana memang tidak sama sekali dengan dakwaan orang jahiliah yang mengatakan riba itu umpama jual beli. Itu contoh yang disebut di sini. Dan begitu juga perkara-perkara lain. Hendaklah menerangkan kepada mereka apa yang ditunjuk oleh syariat Islam tentang perharaman perkara-perkara yang tersebut itu. Kena cerita sampai mereka faham benda tu haram. Mereka kata tak puas, ketum mereka kata buat ubat kecil manis. Kan? Tu ketum saja kot, kan? Ni ketum mereka dah proses, kan? Tu bukan ubat lagi. Kena cerita bagi dia faham. Sebab setengah mereka tak faham. Kan? Setengah mereka masih tak puas hati lagi. Walaupun fatwa dah keluar, penyalahgunaan ketum haram sebagai contoh. Fatwa keluar lama dah, rokok ni haram. Dia tak puas hati lagi. Tak puas hati lagi. Kena cerita sampai dia puas hati. Sampai dia faham. Sambil mengingatkan akibat dan balasan Allah yang berat terhadap siapa yang berani melanggarnya. Kena cerita. Contoh macam riba tadi. Ada ayat yang Allah isytiharkan perang. Allah kata siapa yang tak mau berhenti daripada riba ni, kan? Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah isytiharkan perang kepada orang tadi. Maknanya sampai tahap Allah isytihar perang ni tuan-tuan. Boleh ke kita perang dengan Allah? Bila Allah isytihar perang, maksudnya kamu akan binasa, hak tu. Kan? Mana boleh kita perang dengan Allah? Contoh macam orang kata ni lah, kan? Kalau kata kita buat contoh macam ni lah, seekor singa dia marah. Kan? Dia marah sangat, dia ajak bergaduh dengan dia dalam dia punya kandang. Siapa nak berlawan dengan singa dalam tu? Maknanya kalau hang masuk dalam kandang tu memang jadi makanan dia. Ini kan pula Allah. Bila Allah isytihar perang tuan-tuan, siapa nak perang dengan Allah? Siapa nak lawan Allah? Maknanya akan binasa. Ketegak juga, nak makan riba juga, kamu akan binasa. Masih juga nak menggunakan ekonomi cara riba, ekonomi itu akan binasa. Allah akan tarik keberkatan daripada sistem ekonomi itu selagi bergelumang dengan riba. Itu sebagai contoh. Kena cerita balasan Allah yang berat terhadap siapa yang berani melanggarnya. Semua perkara ini boleh berlaku ialah kerana kejahilan telah mengongkong diri orang-orang itu. Punca utamanya jahil. Di samping menurutkan kemahuan hati dan sikap tidak mengambil endah terhadap urusan agama. Yang pertama jahil. Kemudian ditambah pula dengan hati yang memang kemahuannya begitu. Nafsu dia menguasai diri dia. Ditambah pula dengan tak ambil endah tentang urusan agama. Dia memang tak ambil tahu tentang urusan agama. Kemudian diikut je kata hati dia. Apa nafsu dia nak, dia buat je. Lepas tu jahil pula. Memang berlaku benda tu.
Gabung tiga perkara ni, memang berlaku benda tu. Betapa ramai orang awam kaum muslimin apabila diberitahu tentang haramnya berdusta di dalam dakwaan atau penyaksian atau sumpah, mereka segera menarik balik apa yang sudah mereka rancangkan di dalam hati untuk melakukan lantaran jahil atau tidak mengerti hukumnya. Ni realiti ni, Imam Al-Haddad rahimahullah cerita tuan-tuan. Realiti yang banyak berlaku di kalangan orang Arab. Mana zaman dia pun dah banyak berlaku. Dan benda tu kalau kita lihat, orang kita pun banyak juga berlaku. Orang Arab ni sikit-sikit, wallah. Sikit-sikit, wallah. Demi Allah. Benda betul tak tahu. Sampai nak jual di pasar pun, wallah. Dia kata. Semuanya dia guna nama Allah. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Betul tak betul dia guna nama Allah. Sedangkan kalau kita peringat betul-betul, jangan main-main sebut nama Allah ni. Bersumpah dengan nama Allah ni. Oh betul ke? Tak boleh nak berniaga lah. Sikit-sikit demi Allah. Sikit-sikit demi Allah. Di Malaysia pun ada juga. Kadang-kadang hak jual ubat ni ada. Demi Allah kan. Macam ni. Nak jual lah. Tak payahlah nak guna nama Allah sangat. Demi Allah 100% tulen. Tiba-tiba tak tulen macam mana? Tiba-tiba 90% saja yang tulen. 10% campur benda lain. Tahu mana benda tu? Hang masuk makmal benda tu. Yang hang boleh bersumpah dengan demi Allah tu. Bila kita peringat balik, jangan nak buat pengakuan dusta. Apatah lagi kalau yang sengaja. Sanggup berdusta dengan sengaja. Kalau cara orang Melayu ni, aku sanggup junjung Quran. Sikit-sikit junjung Quran. Baca Quran tak pun kan. Setengah tu semayang pun tak apa jaga. Tapi aku sanggup junjung Quran. Bila bab berkelahi benda tu, junjung Quran. Padahal tak junjung Quran pun tak apa. Betul tak? Kalau betul-betul yang nak bersumpah, tak nanti hang junjung Quran pun. Kan? Panduan Quran tu dah ada dah. Dia suruh ikut. Walaupun hang tak junjung atas kepala hang sekalipun. Kalau kata hang nak bersumpah, kalau benda tu betul, betul lah. Kalau tak betul sekalipun, hang tak junjung Quran pun, tetap dikira sebagai sumpah palsu. Ataupun penyaksian palsu. Ramai di kalangan mereka ni, mereka anggap benda tu macam biasa, tak ada apa. Para penjual di pasar-pasar. Orang Arab memang ramai. Kalau kita pergi pasar-pasar Arab, sikit-sikit, wallah, wallah. Demi Allah, demi Allah. Semuanya wallah. Kan? Tak betul, tak, wallah. Jadi bila diperingat, tak boleh ikut dan. Dan kita khawatir, benda tak betul pun kita guna nama Allah. Haram berdusta, haram membuat penyaksian menggunakan nama Allah. Ramai di kalangan mereka yang berhenti. Rupanya mereka jahil, tak tahu. Mereka anggap benda tu macam benda main-main saja. Sedangkan nama Allah ni bukannya boleh kita buat main. Kesimpulannya, amatlah dituntut kepada para ulama supaya mengaturkan majlis ilmu agama. Jadi nak kena ada majlis ilmu. Sebab dengan adanya majlis ilmu itu, ajaran agama yang sebenar dapat disebarkan. Di mana mereka dapat menyampaikan kepada orang ramai ajaran-ajaran agama serta menarik minat mereka untuk mempelajarinya. Itu tujuan dibuat majlis ilmu, tuan-tuan. Supaya orang boleh faham tentang agama. Pembicaraan orang alim itu, lepas tu nak tumpu apa pula? Harus ditumpukan kepada perkara-perkara yang ditanya saja. Maksudnya yang berkaitan dengan apa yang sesuai dengan orang di situ. Sebab tu, kalau saya sendirilah secara peribadi, kalau orang minta nak ngajak situ, saya kata nak baca kitab apa? Ataupun nak ngajak apa? Kita tanya dia. Kalau kata dia kata ikut ustaz lah, tu baru kita ni kan. Tapi biasanya saya akan tanyalah nak baca apa. Kan? Sebab mereka tu nak mengaji apa sebenarnya? Apa yang mereka rasa sesuai? Kan? Setengah-setengah tu mereka cerita, oh sini masalah mereka begini. Jadi ustaz cerita benda-benda macam ni, tak apalah, dia beritahu. Kita tengoklah keadaannya bagaimana, kan? Tengok apa benda yang nak ditumpukan. Sebab setiap tempat yang kita pergi tu bukan semestinya sama cara perbicaraan kita. Tengok keperluan mereka tu apa. Pertanyaan mereka tu apa.
Seperti perihal akad nikah misalnya. Maka hendaklah, ini contoh, hendaklah ia berbicara dalam masalah-masalah yang berkaitan sekitar hak-hak kaum wanita. Nak cerita? Umpamanya mas kahwin, nafkah, pergaulan suami isteri secara baik dan segala sesuatu yang berkisar sekitar itu. Kalau tempat tu tak ada keperluan tentang akad nikah, tak perlu cerita. Kita pergi mengajak budak sekolah rendah, pergi ceramah budak sekolah rendah, nak cerita akad nikah, tak sesuai. Betul tak kan? Sebagai contoh. Kan? Hak tu kena cerita benda lain. Tapi kalau kata benda di situ, keperluan tentang akad nikah, kena cerita. Ini contoh dibuat. Jika yang ditanya mengenai akad jual beli, memang pergi tempat orang berniaga. Kawasan orang berniaga. Mereka pun nak tanya tentang akad jual beli. Cerita tentang akad jual beli. Dan cara-cara mengikat perjanjian dalam jual beli. Maka hendaklah orang alim itu menumpukan pembicaraannya sekitar perihal penyaksian dalam jual beli dan pada upacara jual beli yang sah dan yang batil, dan demikianlah seterusnya. Yang sah bagaimana, yang batil bagaimana. Hak tu ikut keperluan mereka yang mendengar apa yang kita bincangkan. Kalau keperluan orang yang di depan kita tu masalah hati, cerita pasal hati. Kan? Depa ni semua depa reti lah, kan? Tapi masalah depa ni penyakit hati banyak. Kena cerita pasal hati. Contoh saya sebut. Kan? Inilah cara yang sebaik-baiknya dilakukan dalam majlis umpama itu. Jangan sekali-kali melibatkan majlis itu dengan perbualan yang kosong. Perbualan kosong ni tuan-tuan, berlambak-lambak lah. Kalau kita buka media sosial tu dah segala benda dah. Tiba-tiba Ustaz Mai nak cerita perbualan kosong lagi. Baik tak payah. Betul tak? Baik tak payah Mai. Kan? Mereka ni memang hidup mereka dah penuh dengan perbualan kosong lah. Di media sosial tu penuh dengan perbualan kosong. Segala benda, kalau istilah hari ni membawang, kan? Segala benda lah membawang. Tiba-tiba Ustaz Mai pun nak membawang juga. Baik tak payah Mai. Kan? Baik tak payah panggil orang alim mengajar. Kan? Kalau kata semata-mata nak join mereka membawang. Kan? Atau dengan percakapan yang tidak ada kena-mengena dengan perkara yang ditanya. Ada juga pasien gitu. Orang tanya benda lain, dia pergi pusing kot lain. Cerita, dia mengajak bab khuf. Kan? Baca hadis tentang khuf. Tiba-tiba dia pergi pusing sampai kepada masalah politik. Atau tak kena-mengena. Dia pun tanya masalah lain. Nak cerita politik tu ceritalah pada tempat yang lain. Tapi sampai masalah khufnya orang tanya tu, nak pergi goreng bawa ke sana, apa cerita dia? Chef tukang masak ni, hari ni dia nak mengajar resipi buat roti canai. Tiba-tiba dia pergi goreng sampai masak nasi Arab. Kan? Jadi orang ni, tak apalah, tak ada masalah nak nasi Arab tu. Masalahnya dia nak buat roti canai hari ni. Tuan-tuan nak buat tak? Kan? Ada setengah-setengah begitu. Cerita bab ayak, dia pergi goreng sampai ke sana. Cerita apa benda tak ada kena-mengena. Tak kena dengan tajuk dia. Macam tadi lah. Kan? Dah hari ni dia punya resipi roti canai. Cerita roti canai lah. Esok lusa resipi dia apa nasi Arab. Baru cerita nasi Arab. Nak masuk sambil-sambil tak apa. Tapi kalau sampai tahap 45 minit, cerita roti canai 5 minit, 40 minit cerita nasi Arab. Ini dah lari tajuk. Ini sudah lari tajuk, tuan-tuan. Tuan-tuan, biasa tak macam tu? Saya cerita ni berdasarkan pengalaman. Ini tajuk lain ni. Cerita tajuk 5 minit, 35 minit cerita benda lain, 5 minit lagi baru masuk tajuk. Sedangkan tajuk, apa dia? Nak buat resipi roti canai hari ni. Jadi orang hak main ni, aku nak buat roti canai ke? Yang lagi short, apa dia tuan-tuan? 5 minit awal cerita tentang tajuk roti canai. Sagi dah hujung 5 minit baru patah balik roti canai. Hak tengah-tengah tu semua dia goreng. Nasi goreng Cina ada, nasi goreng kampung, semua. Hak tu lagi payah nak ambil. Lagi payah nak ambil hak mana ni? Tak kena dengan tajuk. Rupa-rupanya orang alim ni, dia kena reti juga memfokuskan. Kalau hari tu dia ayat tafsir tentang apa, cerita benda tu. Hak lain tu masuk sikit-sikit je. Nak kaitkan pun kaitkan yang berkaitan. Lepas tu nak cerita benda lain, cerita waktu lain.
Kalau kata dia main tajuk dia apa? Oh, yang ni ceramah umum. Tak apalah, tajuk pun ceramah umum. Tapi kalau kata mengajar tafsir, tajuknya begitu, tiba-tiba hampir melencong sampai semua benda hang goreng. Dalam waktu yang sama masuk nasi goreng Cina, nasi goreng kampung, semua benda. Itu dah bukan dia dah tu. Dan dia kena belajar juga supaya percakapan tu jangan tidak ada kena mengena dengan perkara yang ditanya. Meskipun yang berhubung dengan soal agama secara menyeluruh. Betul. Benda tu ada kena mengena dengan agama. Cuma dia punya tajuk tu lari jauh sangat. Kalau sikit-sikit selingan tu tak apalah, tak ada masalah. Tapi kalau sampai tahap lari terus daripada tajuk tu, tu bukan dia lah. Tidak seharusnya seorang alim menghabiskan masanya dah baca tadi. Demikianlah cara-caranya seorang alim. Tadi atas lain. Lepas tu tidak seharusnya seorang alim menghabiskan masanya dengan berbual-bual kosong bersama-sama orang ramai. Sekalipun sebentar saja. Melainkan jika ada hubungannya dengan persoalan agama secara umum. Maknanya saja-saja nak bual kosong, buang masa, orang alim kena elakkan benda tu. Melainkan kalau benda tadi ada kaitan. Maknanya bahasa kita yang mudah tuan-tuan, sebagai selingan. Selingan pun ada kena mengena dengan topik tu, tak apa. Yang ni dari cerita selatan, tiba-tiba pergi ke utara, tu bukan dia. Tu dah jauh lari dah tu. Demikianlah cara-caranya. Seorang alim harus menghabiskan masanya. Sepatutnya orang alim dia gunakan masanya begitulah. Sebab nikmat ilmu yang Allah kurnia kepada dia tu, itulah antara cara dia nak dapat saham dalam kuburnya. Ilmu yang bermanfaat. 3 perkara yang disebut dalam hadis Nabi SAW tu. Yang mana bila kita dah mati, terputus semua amalan kita melainkan 3 perkara. Antaranya ialah ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Bila Allah dah kurniakan kamu modal ilmu, kamu kena gunakan modal tu sebaik mungkin. Habiskan waktu kamu dengan perkara tu. Tiba-tiba kamu pun sibuk nak membawang juga. Orang alim pun sibuk nak masuk komen-komen yang kontroversi yang mencemarkan fiqah sebagai seorang alim. Sepatutnya orang alim tak perlu sibukkan diri dia dengan benda-benda yang kosong begitu, yang sia-sia. Dia kena habiskan waktunya dengan persoalan-persoalan ilmu tadi. Iaitu dengan menjadikan majlis-majlisnya dan pergaulannya dengan seluruh kaum muslimin mengandung dan meliputi pengajaran, nasihat dan peringatan kepada mereka. Sebab tu kalau kita lihat tuan-tuan, tok-tok guru yang betul-betul tok guru ni, kita berjalan dengan dia pun kita dapat ilmu, kita makan dengan dia pun kita dapat ilmu sepanjang masa, betul tak? Sambil-sambil makan pun kita boleh dapat ilmu dengan dia. Sebab perbualan mereka ni tak ada yang kosong. Kalau betul-betul orang alim, betul-betul tok-tok guru ni, bukannya apa nama ustaz, bajet-bajet ustaz ni, tu memang satgi dia merapu juga kan. Tapi kalau betul-betul kita lihat orang alim ni, hatta kalau kita pergi berjalan-jalan dengan dia sekalipun, ada ilmu yang kita akan dapat. Saya dulu pengalaman pergi mandi ayat terjun dengan Syekh Samir Nas tu. Ketika dia beriadah, bersantai mandi ayat terjun tu pun, satgi dia buat majlis zikir dalam tu, di bawah ayat terjun tu. Lepas tu ada tazkirah dia lagi. Rupanya mereka ni dalam keadaan mereka bercuti, mereka bersantai itu pun ada manfaatnya. Tak ada yang sia-sia. Duduk dalam tengah-tengah duduk mandi ayat terjun tu pun ada manfaat yang kita dapat. Kita duduk dalam masjid pun kadang-kadang kita bergosip lagi. Contoh, orang awam ni kadang-kadang duduk dalam masjid pun masih nak membawang lagi. Mereka ketika sedang berehat, bersantai, mandi air terjun dan sebagainya pun masih lagi ingat Allah, masih lagi menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Maknanya waktu mereka tu tak sia-sia. Walaupun mereka sedang bercuti, walaupun mereka sedang berehat, mandi air terjun dan sebagainya. Seronok. Kalau ikut orang alim ni dia seronok tuan-tuan. Kalau kita berjalan dengan mereka, kalau dulu-dulu kadang-kadang saya bawa kereta, bawa syekh-syekh sebahagian guru-guru tu, seronok.
Sebab semua perkataan yang keluar dari mereka tu ada manfaatnya. Mereka tak suka gosip-gosip, memang tak ada lah kan. Benda-benda mengumpat orang lagi dah. Tak ada. Kalau kata tak ada benda yang mereka nak cakap, mereka sengap. Kalau Syekh Firas Salu dulu, saya ingat masa mula-mula saya balik dari Damsyik tu, mula-mula Syekh Firas Salu main Malaysia, saya ikut dia pergi program-program yang mereka atur. Kalau tak ada benda dia nak cakap, dia akan tanya, jauh lagi tak tempat kita nak pergi ni? Kita beritahu dah lebih kurang dalam setengah jam. Oh, setengah jam ni boleh baca surah ni. Dia buka Quran, dia baca Quran. Dia tanya kita. Maknanya kalau tak ada benda apa nak buat, dia akan baca Quran. Dia akan buat, dia tak akan sia-siakan waktu dia. Tuan-tuan bayangkan masa tu, saya ingat Syekh Firas Salu ni. Dalam waktu dia berprogram tu, mereka atur dia program termasuk bulan puasa tu, dia istiqamah boleh baca sehari 5 juzuk Al-Quran. Memang benda tu wirid dia dari sebelum dia main lagi. Sewaktu dia di Damsyik pun begitu. Di Malaysia pun dalam keadaan mereka atur program dia tu, dia boleh istiqamah 5 juzuk Al-Quran sehari. Mana setiap minggu dia akan khatamkan sekali. 6 hari 30 juzuk. Bila main hari Jumaat, mereka akan baca surah Al-Kahfi. Ini antara cara yang diwarisi daripada almarhum Syekh Mullah Ramadan Al-Buti, bapa kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahumullah. Memang kalau kita lihat cerita tentang dia, memang wirid dia begitu. Al-Quran ni dia akan baca sehari 5 juzuk, 6 hari 30 juzuk. Mana 6 hari khatam, masuk hari Jumaat dia akan baca surah Al-Kahfi dan dia akan sibukkan dengan berselawat. Hari Jumaat tu dia akan berselawat sebanyak-banyaknya lah, berapa ribu orang alam kan. Tapi memang begitu. Dan ramai yang mengikut caranya, antaranya Syekh Firas Salu. Kita kata 5 juzuk dia baca, boleh ke? Saya yang perhatikan memang boleh. Yang pertama, Quran tu dah di makanan mereka. Benda ni bila dah cayak tuan-tuan, kita baca 1 juzuk mungkin kita ambil masa 40 minit atau lebih lagi. Mereka sejuzuk tu 20 minit, 15 minit je, sat je. Benda tu dah cayak, benda tu dah apa? Dah tiap-tiap hari makanan mereka. Jadi kalau setakat sejam tu 4 juzuk, biasa je bagi mereka. Jadi setakat 5 juzuk sehari tu macam biasa, tak ada apa. Setakat sejam suku, sejam setengah. Orang layan drama pun sejam setengah kadang-kadang. Layan movie, tak? Jadi bagi mereka tu macam biasa. Mereka pula bukannya ada buang masa tengok TV. Tak ada. Waktu mereka tu bukan ada buang-buang masa. Jadi setakat 5 juzuk tu bagi mereka biasa, tak ada apa. Walaupun dalam keadaan bermusafir, mereka masih boleh buat. Kita nak baca sejuzuk sehari pun payah. Kadang-kadang satu muka sehari pun payah, satu lagi sedih. Satu muka sehari pun payah, itu memang lagi sedih. Jadi paling kurang tuan-tuan, kita kena usahalah. Dan ni banyak masjid-masjid yang kita pergi ni, tiap-tiap malam lepas isyak mereka akan baca surah Al-Mulk secara berjemaah. Tak apalah, paling kurang ada juga wirid tentang Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran kita tak buka, tak baca langsung setiap hari tuan-tuan. Sedih kita kalau kita bandingkan dengan mereka yang berkat sungguh waktu mereka ni. Berkat sungguh. Setiap minggu khatam Quran, setiap minggu khatam Quran. Kita setahun sekali tunggu Ramadan. Itu pun kadang-kadang tak ada yang khatam seorang. Khatam cara tadarus, tak boleh khatam juga lah. Setahun sekali. Mereka tiap-tiap minggu khatam Al-Quran. Biasa benda tu bagi mereka. Waktu ni tuan-tuan, sebenarnya orang alim, dia kena sibukkan diri dia dengan benda-benda bermanfaat. Bila duduk dengan orang awam, kaum muslimin, perkataannya mesti ada nasihat, pengajaran, peringatan. Kalau tak ada apa nak cakap, sengap, baca Quran, zikir dan sebagainya. Lebih-lebih lagi pada masa sekarang ini, adalah menjadi hal yang lebih utama bagi para ulama untuk melaksanakan tertib tersebut, disebabkan kejahilan dan kelalaian telah bermaharajalela. Bila kejahilan makin meluas dan orang ramai telah hilang minat untuk menuntut ilmu-ilmu agama dan beramal ibadat, pada waktu itu para ulama dia perlu bekerja keras lagi. Maknanya dia tidak boleh tolak. Bila ada orang minta kena ajar ilmu tu ilmu ni, dia kena pi juga. Kalau dia mampu, dia kena pi.
Sebab kalau dia tak tunaikan tanggungjawab tu, masyarakat makin lalai, makin jauh daripada ilmu agama, makin malas nak beramal ibadat. Andai kata para ulama terus berpeluk tubuh dan mendiamkan diri, tidak mahu mengajar atau mengingatkan, memberi peringatan, maka sudah barang tentu kerosakan dan bahaya akan tersebar dan menyuruh ke atas semua umat. Kalau kata doktor yang reti merawat pun tak mau merawat, lama kelamaan yang sakit bertambah sakit. Betul tuan-tuan? Begitulah umpamanya. Bila penyakit kejahilan tentang agama ni makin tersebar, bila ilmu agama tak ada, bagaimana ibadat nak didirikan tanpa ilmu? Nak beramal ibadat tu dia mesti ada ilmu agama. Ilmu agama tu mesti yang mengajarnya mereka yang faham tentang agama. Itu tugas para ulama. Bila para ulama berpeluk tubuh, lantaklah dia kata, yang penting aku okey sudahlah. Depa baik pilih depa lah. Mereka berpeluk tubuh, diamkan diri, buat tak tahu ya, tak beri peringatan, lama kelamaan kerosakan akan semakin tersebar. Dan yang paling kita khawatir, bila kerosakan tersebar, Allah turunkan balanya, bukan orang jahil yang kena, dengan orang-orang alim tadi pun kena sekali. Inilah suatu gambaran yang harus kita letakkan dalam fikiran kita, yaitu apabila orang-orang awam mengabaikan urusan agama, manakala para ulama pula melalaikan tugas untuk mengajar dan mengenalkan mereka akan selok-belok agama mereka. La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai dua perkara ni tuan-tuan tersebar dan menguasai masyarakat kita. Orang jahil, orang awam terus jahil, terus buat tak tahu tentang urusan agama. Orang yang tahu pula terus menerus tidak mahu mengambil berat memberitahu. Sebab tu bila berlaku kemungkaran, berlaku perkara yang tak betul, orang alim dia kena bagi tahu. Dia kena tegur benda tu. Dia tidak boleh biarkan. Walaupun kemungkinan kadang-kadang walaupun dah diberi peringatan, tak boleh nak hilangkan kemungkaran lagi. Sekurang-kurangnya dia dah berusaha. Tugas dia dah selesai, dia dah beritahu. Depa tak mahu ikut juga, depa ketegak juga. Kita tak ada kuasa. Kuasa itu terhad begitu saja. Sebagai contoh, tak boleh buat apa. Daripada dia membiarkan perkara itu berlaku, mereka terus lalai dengan urusan agama, maksiat terus tersebar. Orang yang tahu pula buat tak tahu ya, terus menerus jaga diri dia saja. Lama kelamaan, seperti yang saya sebut tadilah, umat itu akan makin rosak. Bala bila Allah turunkan, dia akan meratai semua. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua, tuan-tuan, puan-puan, di kalangan mereka yang sentiasa bersedia menerima pengajaran dan nasihat. Dan juga yang mana kita tahu sikit-sikit tu, kita kena bagi tahu juga, kena ajar orang yang tak tahu, adik-beradik kita, anak-beranak kita, keluarga kita. Hak mana kita tahu, kita beritahu orang. Jadi kerosakan yang berlaku tu tidak akan berterusan. Hak ni tak betul ni, kena bagi betul macam ni. Oh, yang ni tak kena ni, kena bagi kena macam ni. Lama kelamaan bila ada nasihat menasihati sesuai dengan hadis yang saya baca tadi, ad-dinun nasihah, barulah agama ini dia akan berjalan dengan betul. Saling nasihat menasihati. Orang yang tahu tegur orang yang tak tahu. Orang yang tak tahu kena bersedia untuk menerima pengajaran dari mereka yang tahu. Kita berhenti setakat tu. Mudah-mudahan perkongsian kita bermanfaat. InsyaAllah sekali lagi pertemuan kita akan bincangkan tertib para ulama yang akan mengakhiri tentang perihal takwa ini. Sebelum kita masuk pada muka surat yang sebelah tu, tentang perihal sembahyang pula. Wallahu a'lam bis-shawab wal marji'u ila Allah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi